Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Man yahdihillahu fahuwa muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyidan. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila habibina nabiyyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ila yaumiddin. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi insya-Allah pada malam ni kita bakal membincangkan satu tajuk yang saya kira sangat relevan, sangat ada kaitan dengan semua orang daripada kita. Baik lelaki atau perempuan, ya, tak kira sesiapa, tajuk ini ada kaitan dengan kita, ya. Tajuk yang dibentangkan untuk kita bincang, kita fokuskan dalam keadaan kita mengharap rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah nyawa untuk nyawa. Ya, nyawa untuk nyawa. Kenapa semua yang saya kasih sekalian? Saya kira elok kita tengok kenapa mungkin tajuk ni kita pergi lebih dalam. Sebab kita sedang duduk zaman moden. Manusia moden adalah orang yang fikir, ya, fikir tentang material. Kita sibuk, hambatan, ya. Kita punya banyak masa, kita punya jadual yang begitu padat. Dan akhirnya semua yang saya kasih sekalian, berlakulah kesan daripada kemodenan. Dan marilah kita sedar satu kesan yang sangat menakutkan kita, apa dia? Kesan daripada kemodenan itu adalah menjejaskan perhubungan. Dia memberi menjejaskan perhubungan. Walaupun hari ini Masya Allah dengan gadget-gadget perhubungan, ya, dengan alat-alat canggih yang katanya alat perhubungan, ini alat komunikasi, tetapi dengan alat itulah Masya Allah manusia makin berpecah dan berpecah, ya, sangat ironik, ya, sangat menghairankan, sangat kita rasa pelik. Maka sebab itu pada malam ni, dalam begitu banyak kecacatan yang berlaku dalam hubungan, semua yang saya kasih sekalian, kita tentu terpanggil. Perhubungan yang paling terjejas adalah hubungan dengan orang yang paling berjasa dengan kita. Perhubungan dalam zaman moden ini banyak menjejaskan, ya, dalam hubungan orang yang paling berjasa dengan kita, ya. Saya suka satu analogi yang ditulis oleh Stephen Covey dalam buku dia. Dia cerita tentang first thing first. Tak apalah, kita ambil al-hikmatu dhallatul mu'min, kan, dalam kaedah usul fiqh. Hikmah adalah milik kita. Di mana kamu menjumpainya, kamu boleh menggunakannya. Dia cerita bahawa masyarakat moden, sebab yang berlaku di barat, yang kemudian yang sekarang ni kita follow tersebut, dia kata berlaku pada saat ini adalah fenomena langgar lari, tuan-tuan. Langgar lari. Maknanya langgar lari ni adalah kita nak capai kepada matlamat, dan kemudian masa kita tak ada, kita naik atas kereta kita dan kita pecut semahu-mahunya demi pada matlamat kita. Masa kita tak ada, kita dihambat supaya merebut peluang, merebut dan meraih masa yang ada. Dan cuba bayang tuan-tuan, kalau kita bawa kereta dan kemudian oleh kerana masa yang pantas, kita terpaksa langgar orang yang dekat dengan kita dan terpaksa kita langgar, hit dan run, langgar lari demi capai matlamat. Dia cerita dalam analogi ni, tuan-tuan. Mari kita cuba bayangkan
bila dia sampai ke destinasi, bila dia sampai ke matlamat dan dia keluar daripada kereta dia, sebab apa? Sebab ingin berkongsi kegembiraan kerana dia sampai matlamat. Tiba-tiba dia rasa hidupnya sangat kosong. Dia rasa macam telinganya macam kosong, tak ada apa-apa. Perasaannya kosong. Kenapa? Tidak ada orang yang peluk dengan ikhlas. Tidak ada orang yang tepuknya dengan jujur dan bagi tahu, tahniah, kamu telah berada mencapai matlamat kamu. Dan barulah dia tahu satu hakikat. Apa hakikat dia? Rupanya sepanjang perjalanan yang dia nak capai ke matlamat ini, dia telah langgar orang-orang yang rapat dengan dia. Dia telah langgar orang-orang yang rapat dengan dia. Dan kemudian didapati bahawa orang yang disenarai pertama kena langgar, tuan-tuan, mari kita bincang dalam senarai analogi ini. Sebab bila kena langgar, seolah-olahnya bergelimpangan di belakang sana mayat-mayat yang kita langgar. Dan kemudian roda kereta kita membawa darah-darah mereka, langgar lagi sampai semua orang yang rapat dengan kita tak ada dengan kita pada ketika itu. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, agaknya dalam senarai lah, dalam masyarakat moden, demi nak capai matlamat, siapa first kena langgar? Saya buka. Saya kira ni kuliah ni kita muzakarah sama-sama. Dan bestnya kata ulama, bercakap dalam majlis ilmu, orang itu diberi satu pahala sedekah. Dapat pahala sedekah, tapi dengan syarat cakap ikut konteks. Kalau tanya lepas ni makan jamuan apa, tak dapat pahala, tuan-tuan. Baik. Siapa yang pertama kena langgar? Ini kita bercakap tentang realiti, tuan-tuan. Ya, yang pertama kena langgar adalah, nampak ya? Saya dengar daripada belah kanan saya, kiri, tuan-tuan, yang pertama kena langgar dalam masyarakat moden adalah benar, sebab ditulis dalam senarai siapa orang kena langgar. Yang pertama kena langgar adalah seorang ibu, seorang ayah. Pertama kena tak peduli, pertama kena abai, pertama kena robekkan hatinya, pertama kena musnahkan hidupnya, pertama yang kena hancurkan hidupnya oleh anak adalah siapa dia? Mak dan ayah dia. Lepas tu siapa lagi, tuan-tuan? Kalau kita boleh bincang untuk kita nampak. Ya. Siapa mungkin? Ya, dia akan pergi kepada adik-beradik. Adik-beradik dah jauh jadinya. Ya. Siapa lagi yang mungkin kena langgar? Anak-anak. Siapa lagi yang kena langgar? Berapa ramai anak-anak yang tak tahu dan tak sedar ayahnya. Celek mata ayah dah tak ada. Tidur waktu malam, ayah pun baru balik. Penat ayah nak tanya khabar, penat nak tanya bagaimana pelajaran pada hari ini. Kalau tanya pun macam mana pelajaran? Okey kita sendiri jawab. Tak nak dengar masalah dia. Kenapa? Sebab penat, tuan-tuan yang saya kata. Kita langgar mereka. Sebab tu ramai daripada ini yang lahir secara pincang. Dan akhirnya yang kita langgar pasangan kita, isteri kita, suami kita langgar. Baik. Dalam banyak yang kita nak langgar dalam analogi tadi, tuan-tuan, saya nak fokuskan satu yang paling penting, yang tadi disebutkan oleh kekanda saya. Yang pertama kena langgar adalah ibu. Dan hari ini pun betul kan, tuan-tuan, semenjak ni kita baca kita dengar dalam televisyen, kita baca dalam surat khabar, berlaku yang disebut sekarang ni apa dia? Loneliness. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa lagi minggu ini dalam segmen Sunnah Sana Sini. Alhamdulillah, bersama saya Fakhrul dan juga Fawaz. Baik Fawaz, kita nak sambung lagi cerita kita tentang segmen Sunnah Sana Sini ini. Daripada pintu depan sampai sini tadi, ada satu lagi insiden. Ingat tak? Yang terlanggar abang tu. Yang terlanggar bahu abang tu kan, yang jatuh kertas abang tu, yang Fawaz ambil kertas tu kan. Dahsyat. Memang tahniah saya ucap pada Fawaz. Satu akhlak yang baik. Sebab benda yang baik. Bertepatan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat tak hadis yang saya sebut hak-hak jalan tu? Iya. Kan. Nabi sebut juga wa kafful adza, hendaklah kamu jangan menyakiti orang lain.
Kadang-kadang kita berjalan, kadang-kadang kita seronok berjalan, tak sedar kita menyakiti orang lain. Macam tu pun boleh. Ada. Kadang-kadang kita tak sedar kan penampilan kita ke, bau busuk kita ke. Tapi tadi saya tengok Fawaz tadi, Fawaz boleh marah orang tu sebenarnya. Ya, boleh. Maknanya boleh lah kata nak marah, jalan tak elok, tapi Fawaz tahan nafsu kan, tapi tak marah dia. Memang mantap lah Fawaz tadi. Kan tahniah lah, betul-betul kena dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah laksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah-tengah jalan ini, sabar banyak-banyak insya-Allah. Sepanjang perjalanan kita insya-Allah Allah bagi pahala sebanyak-banyaknya dengan niat kita mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu yang akan datang dalam segmen Sunnah Sana Sini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik. Nak ceritanya tuan-tuan, seorang hamba Allah ni dicerita bagaimana dia terpaksa jaga dusun durian dia. Apa yang dia kena buat demi untuk tak dikacau oleh monyet. Apa yang dia kena buat? Dia terpaksa menggunakan senapang. Ya, nampak monyet tembak, nampak monyet tembak, tembak dan tembak. Ya, rupanya bukan senang nak sampai durian kat kita tuan-tuan. Ya. Dan kemudian saya nak kita fokuskan kisah yang ini dicerita apa dia? Sebab monyet ni masalahnya diganggu sejak daripada dia punya durian tu bila keluar apa ni? Bunga dia. Ya, bunga. Dan dia akan makan bunga durian mungkin dengan harapan sekarang makan bunga nanti makan buah. Tapi kalau dah makan bunga, confirm tak ada buah. Dan mesej ni cukup payah nak disampaikan. Baik. Maka saya nak cerita ya, dia cerita dia pun tembak. Yang saya nak share dengan tuan-tuan, kisah dia adalah pada satu petang ya. Dia bawa senapang dia, dia nampak pokok durian di hujung dekat dengan hutan bergoyang, ya, bergoyang. Dia pun datang perlahan-lahan. Dan kemudian dia bersembunyi di sebalik sebatang durian dan kemudian dia tengok memang ada seekor monyet yang sedang lahap makan bunga durian dia. Marah jangan cakap dalam hati. Inilah dia yang rupanya yang mengacau bunga durian di dusun dia. Maka apa dia buat tuan-tuan? Dia pun angkat senapang dia, dibidik dengan betul dan dilepaskan tembakan. Dam, bunyi tembakan yang sangat kuat. Ya, peluru penabur keluar daripada senapang dia dan kemudian tak lama lepas itu dengan bunyi jeritan yang sangat kuat. Bunyi jeritan yang sangat kuat artinya apa dia? Tembakannya itu tepat. Dan kemudian daripada arah dekat dia dapat lihat bagaimana pada ketika itu peluru penabur yang ditembak dan lepaskan tadi menembusi tubuh dia. Cuma pada ketika itu baru dia sedar satu perkara. Sebab bersama dengan jeritan tadi, monyet tersebut nak jatuh tetapi dia sempat bergayut di satu dahan. Dan barulah yang tembak ini perasan, rupanya apa dia tuan-tuan? Yang dia tembak adalah seekor ibu monyet. Yang dia tembak adalah ibu monyet kerana anak monyet tergantung pada leher dia. Saya nak cerita dengan detail apa yang diceritakan kepada saya sampailah saya mendengarnya dalam keadaan leleh air mata dan menangis. Kenapa tuan-tuan? Ibu monyet ni setelah peluru ni ya, besi yang menggelegak tu menembusi tubuh dia, dia cuba duduk di satu dahan daripada dahan pokok durian tersebut. Dan pada saat inilah Masya Allah ya, kena tembak ni kesakitan tak mampu digambarkan. Dia meraung pada ketika itu. Ibu monyet ni dia meraung kesakitan. Dan bersama dengan raungan itu cuba bayang monyet yang kena tembak ya, tubuh monyet yang kecil tersebut, dia kena tembak Masya Allah tembus tubuh dia. Darah mengalir begitu banyak. Keluar daripada mulutnya, hidungnya, telinganya dan kemudian matanya yang berkaca-kaca bercampur dengan darah pada ketika itu. Dan tidak ada melainkan raungan kesakitan. Setiap kali dia cuba bernafas, dia tarik nafas dia, nafas bukan datang daripada hidungnya tetapi masuk daripada paru-parunya yang berbuih dan berdarah pada ketika itu. Dan kesakitan tak mampu digambarkan melalui lolongan dan raungannya yang sangat kuat. Dia berpegang pada dahan tersebut dalam keadaan menggeletar tubuh dia. Darah mengalir begitu banyak melalui dahan tersebut dan menitis sampai ke bumi. Dan dalam keadaan itulah, dalam keadaan si ibu meraung kesakitan kerana terlampau sakit,
yang saya nak cerita ni tuan-tuan, si anak yang tak kena tembak menjerit kerana ketakutan pada ketika itu. Dan si anak kecil monyet ini telah menjerit sambil menangis pada ketika itu. Dalam keadaan dia juga menjerit, si ibu menjerit kerana ditembak, si anak menjerit kerana takut pada ketika itu. Dan pada saat itu tuan-tuan, ibu monyet ini dalam keadaan dia menggigil kesakitan ketika dia lihat anaknya menjerit pada ketika itu. Apa yang dibuat oleh si ibu? Ibu monyet telah menarik anaknya dan memberikan susuan. Ibu monyet telah tarik anak ini dan kemudian berikan susuan pada anak tersebut. Sehingga anak tersebut berhenti menangis. Tetapi darah yang begitu banyak keluar daripada tubuh si ibu ni, dalam keadaan ia meraung kesakitan kerana terlampau sakit. Setiap kali dia meraung, berhambur keluar darah daripada mulutnya, daripada hidungnya, daripada telinganya pada ketika itu. Dan bila si anak terlepas, dan pada saat tersebut si anak menangis, apa yang dibuat oleh ibu? Si ibu tarik dan berikan susuan. Benda ni depan mata yang menembak tadi dia dapat tengok dengan jelas. Dia melihat selama ni satu benda yang dikata, saya tak perasan tentang harga seorang ibu. Dia kata apa dia? Saya tak pernah perasan rupanya begini kasih sayang seorang ibu. Tetapi Allah tunjuk pada dia pada seekor monyet. Dalam keadaan ibu tersebut memeluk anaknya dengan penuh kasih sayang. Penuh kasih sayang. Sebab itu ulama berkata Allah telah cipta rahim dalam diri seorang ibu. Kerana apa? Sebab bersama rahim itu adalah kasih sayang. Allah bukan hanya beri rahim, tetapi Allah beri kasih sayang. Dan kemudian dia peluk lagi. Dan kemudian bila dia penat dan sakit pada ketika itu, dia telerai pelukannya pada ketika itu dan terlepas. Dan anaknya menangis. Dalam keadaan itu juga dia tarik anaknya dan berikan susuan. Berulang-ulang dalam keadaan darahnya makin banyak keluar. Tuan-tuan dan perempuan yang saya kasih sekalian, sampailah dikatakan apa dia? Kawan ni tengok betul-betul dalam keadaan pada ketika itu seolah-olah kudratnya telah habis pada ketika itu. Habis tenaga dan kudratnya. Maka kemudian si ibu ni apa dia buat? Dia tarik anaknya perlahan-lahan. Seolah-olah ni, ya, seolah-olah si ibu dia terpaksa mengoyak kulit secara hidup-hidup daripada tubuhnya. Dia letakkan anaknya di atas satu dahan yang tinggi yang dinampak selamat. Dan si ibu tersebut cuba berpegang dan bertahan pada dahan tersebut, tetapi dia tidak mampu lagi bertahan. Dan kemudian dia telah jatuh ke bawah di atas darah yang bertakung di bawah. Kawan ni datang lebih hampir untuk lihat. Pada saat itu tuan-tuan apa dia nampak? Si ibu monyet seolah-olah melambai pada anaknya yang berada di atas dahan. Dalam keadaan mengalir air matanya bercampur dengan darah. Dalam keadaan si ibu seolah-olah mengeluarkan suara, dan bersama dengan suara itu penuhan darah, dan kemudian perlahan-lahan dia berangsur hinggalah monyet tersebut mati. Semua yang saya kasih sekalian, saya nak ambil kisah ini untuk kita renung semua yang saya kasih sekalian. Apa yang kita renung? Satu benda yang kita tak perasan berlaku di sekitar kita. Kita tak perasan rupanya, sekali lagi saya nak ulang, kita tak perasan rupanya kita ada di atas muka bumi ini, di atas kita duduk dalam rahim dan kasih sayang seseorang. Allah berikan rahim, Allah berikan kasih, Allah berikan sayang kepada seorang ibu. Sehingga Masya Allah untuk lahir kita, saya ulang banyak kali, untuk lahir kita atas muka bumi ada orang yang sanggup seolah-olah ia bercakap dengan Allah, seandainya untuk lahirkan anakku ini, aku dijemput pulang oleh engkau ya Allah, aku rela. Satu benda yang kita tak pernah perhati. Sebab itulah tuan-tuan Nabi SAW, ya, Rasulullah ni seorang anak yatim. Rasulullah seorang anak yatim. Dan kan itu Nabi SAW orang yang sangat sensitif bila orang cerita tentang ibu. Ya, Sayyidina Umar Ibn Khattab. Sayyidina Umar Ibn Khattab pernah satu ketika meriwayatkan hadis ini dalam riwayat Imam Muslim, ya. Bagaimana Nabi berjalan dengan Sayyidina Umar di satu kawasan. Dan kemudian pada ketika itu Rasulullah pergi ke satu kawasan, dan kemudian apa yang berlaku pada Nabi, ya, tempat itu abwa.
Rasulullah berdiri di atas lutut baginda. Rasulullah berdiri di atas lutut baginda, dan kemudian Nabi dalam keadaan itu mengalir air mata, dan kemudian Nabi menangis teresak-esak. Dan Nabi menangis sehingga kata Sayyidina Umar, aku mendengar bunyi tangisan daripada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Umar, aku mendengar bunyi tangisan daripada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi berada dalam keadaan itu dalam tempoh yang terlampau panjang. Semua yang saya kasih sekalian, maka Sayyidina Umar kata, aku hanya memerhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku hanya tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah lama Nabi menangis dan menangis dan menangis. Dan pada ketika itu Rasulullah pun bangun dan berjumpa dengan Sayyidina Umar dan bertanya pada Sayyidina Umar, wahai Umar, tahukah kamu di mana aku berada sebentar tadi? Maka apa jawapan daripada Sayyidina Umar? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Tuan-tuan, Rasulullah sedang cuba menyampaikan mesej besar untuk kita melalui cerita ini daripada Sayyidina Umar. Assalamualaikum, bersama saya lagi Hadi dan saya Ahmad dalam segmen Bahasa Arab dalam 60 saat. Perkataan kita untuk minggu ini adalah perkataan daripada pembukaan bacaan doa yang mana sama dengan minggu lepas. Perkataan kita untuk minggu ini ialah wasahbihi dan juga ajma'in. Jadi wasahbihi ini perkataan dasarnya adalah sahaba dan juga ajma'in adalah jamaah. Maksud sahaba adalah sahabat, jamaah semua atau keseluruhan. Maksud pembacaan ini adalah selawat dan salam ke atas kemuliaan para nabi dan para rasul, dan juga ke atas ahli keluarga para nabi dan para rasul serta sahabat kesemuanya. Jadi, setiap kali kita membaca doa, sebelum kita meminta sesuatu, kita perlu memuji Allah dan juga berselawat. Betul, sekarang kita sudah pun faham semua pembacaan ini. Jadi, kita akan jumpa minggu depan untuk perkataan yang lebih baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila Sayyidina Umar kata Allah dan Rasulnya maha tahu, maka apa jawapan Rasulullah? Aku minta izin daripada Allah untuk menziarahi makam ibuku, kata Nabi. Allah izinkan aku. Kata Nabi, aku minta izin daripada Allah untuk aku menziarahi makam ibuku. Allah mengizinkan aku. Apa yang kita sedang perhatikan tadi, tuan-tuan yang saya hormati dan saya kasih sekalian? Seorang anak yatim yang tidak pun merasai belayan, kasih, sayang orang yang dipanggil ummi dan ibu. Tetapi Nabi nak bagi tahu kepada umatnya, kepada kita yang berada dalam masjid ni dan rakan-rakan penonton yang ada dalam Al-Kulliyah. Apa? Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nak sampai kepada kita, inilah aku, kata Nabi. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat memberikan kemuliaan dan penghormatan kepada seorang ibu. Bahkan kalau kita tengok dalam sebuah riwayat ada menceritakan, Nabi pernah menggambarkan untuk kita muhasabah, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. Untuk kita muhasabah, pernah Rasulullah menggambarkan seandainya seorang ibu berada di Mekah dan anaknya berada di Taif. Syak sama ada Taif dan Mekahnya begitu. Dan ibunya memanggil anaknya, wahai anakku. Ibu panggil, wahai anakku. Dan kata Nabi, Rasulullah menggambarkan bahawa anak tersebut mendengar panggilan ibunya, lantas mendatangi ibunya. Dalam keadaan tidak berkenderaan, akhirnya dia demi untuk mendatangi ibunya pada ketika itu dalam keadaan ia terpaksa merangkak. Sebab jauh, dan kemudian dia terpaksa merangkak untuk pergi kepada menyahut seruan ibunya. Dan dia berada di hadapan ibunya dalam keadaan pecah telapak tangannya dan berdarah. Pecah sikunya dan mengalir darah, lututnya mengalir darah dan kakinya mengalir darah. Sekarang dia berada di hadapan ibunya. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Anak ini masih belum layak dipanggil anak soleh. Anak ini pada kedudukan itu masih belum layak dipanggil sebagai seorang anak soleh. Betapa pada malam ni marilah kita sama muhasabah anak yang tak pernah peduli emaknya.
Betapa seorang anak yang tak pernah fikir adakah apa yang ku cakapkan ini akan menghancurkan hati emaknya. Saya tahun sudah saya ziarah ke sebuah tempat orang tua. Bila saya lihat penekanan Nabi SAW yang sepatutnya kita, dalam ramai yang saya jumpa dan lihat itu, ada seorang ibu yang melihat dalam pandangan yang kosong, leleh air mata dan menangis, duduk seorang diri dengan hanya beberapa bekalan yang ada pada dia. Kemudian saya suka untuk bila pergi pada dia tengok, dan kemudian saya jangkakan tentulah dia dah tak ada lagi suami, tak ada anak, tak ada saudara, tak ada mara lagi di atas muka bumi ini. Dan saya pun kata bersabarlah, bersabarlah. Tetapi dia kongsi satu kisah yang kemudian Masya Allah, kisah itu menjadikan kita benar-benar takut pada Allah. Apa dia tuan-tuan yang saya nak kongsikan, supaya pada malam ni Masya Allah, sekali lagi saya nak ajak kita semua bermuhasabah. Dia cerita apa? Dia sebenarnya ramai anak, punya ramai anak, tapi pada umur tua dia, umurnya yang kian tua, anak-anaknya tak nak lagi membela dan menjaga dia. Sampailah dikata makcik pergi ke satu rumah anak makcik, dan kemudian makcik tak boleh nak ngam dengan menantu, dikata, dan banyak kali berlaku pertengkaran kecil, dikata, dan akhirnya anak pakcik telah membela menantunya. Dan pada saat itu, pada satu malam dia cerita, bila dia cerita satu malam itu bagaimana keadaan dia, sampailah pada tahap dikata, anak saya telah panggil saya, dan kemudian pertengkaran itu berlaku saat hujan turun dengan lebat, dan anak saya ambil bekas pakaian dalam plastik, dihumbankan keluar pagar, dan anak saya telah halau saya keluar daripada rumah tersebut. Dia keluar daripada rumah tersebut dalam keadaan dikata apa dia? Saya tak tahu ke mana nak pergi. Makcik tak tahu ke mana nak pergi, dia kata. Hujan lebat turun pada ketika itu. Hujan turun dengan lebatnya pada ketika itu, dan dia berjalan, dia kata tak tahu ke mana nak pergi, dalam keadaan leleh air mata dan menangis. Akhirnya dia duduk di sebuah bus stand dalam keadaan menggigil sebelum jabatan kebajikan masyarakat datang ambil dia. Dan saya terfikir, kalaulah Allah Subhanahu wa taala menyebutnya, sebab Imam Ghazali berkata, bila Allah berkata, janganlah kamu kata pada ibumu kalimah uffin. Jangan kamu kata walaupun kalimah uff. Allah nak bagi tahu pada saya, Allah nak bagi tahu pada kita semua, bukan kalimah uff itu. Hatta pandangan, apa saja bentuk pandangan atau bahasa badan yang menjadikan ibu kita tersinggung, Allah telah murka pada kita. Allah telah marah pada kita. Allah telah benci pada kita. Kenapa? Sebab hamba Allah, bagaimana Allah nak memberi rahmatnya, sedangkan pada orang yang sanggup mengorbankan nyawanya kita tidak memberi harga. Allah tidak nilai seseorang itu. Allah tak pandang. Sebab itu semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, bila kita tengok sama-sama, sebab bila kita dengan ibu dan ayah kita ni, sama ada kita jadi birrul walidain, orang yang berbuat baik kepada ibu bapa, atau aqul walidain, ataupun anak yang derhaka pada dua ibu bapa. Anak yang derhaka, tadi saya katakan bahawa kalaulah Masya Allah berjalan sampai berdarah kaki, tangan, dan kemudian duduk depan ibu pun, kata Nabi, belum layak dipanggil seorang anak soleh. Masakan kita tuan-tuan, sebab tu saya nak ajak kita sama-sama pada malam ni untuk kita fikir dan renungkan benar-benar, adakah kita telah layak menjadi anak soleh? Dan saya sebutkan perkara ini bukan menjadi anak soleh, bukan ikut umur, sebab biasanya orang cerita anak soleh ni tuan-tuan pada anak-anak sekolah rendah. Sedangkan Masya Allah, kita ada lagi adab dengan mak ayah kita, walaupun mak ayah telah masuk ke alam barzakh. Yang ni orang tak perasan. Walaupun saya dah jadi seorang ayah, tetapi dalam masa yang sama, Masya Allah, kita ada adab pada ayah kita, yang walaupun ada di kalangan kita ayah dan ibunya yang telah pulang menghadap Allah 50 tahun yang lampau,
Sebab hubungan dengan ayah tidak boleh dipisahkan oleh masa. Hubungan ibu dan ayah dan anak tidak boleh dipisahkan oleh geografi, oleh jarak dan tempat. Maka sebab itu semua yang saya kasih sekalian, marilah pada malam ni kita tengok apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat dan Nabi nak sampaikan kepada kita. Ya, sebab itu di zaman Nabi yang paling susah adalah perang, tuan-tuan. Di zaman Nabi yang paling susah adalah perang. Di zaman Nabi yang paling sukar adalah perang. Tetapi Nabi SAW, bila orang datang pada Nabi untuk mendaftar masuk ke medan perang, apa soalan Nabi SAW? Adakah kau punya ibu yang kau perlu jaga? Sekiranya jawapan ada, dia tidak disenaraikan dalam senarai pejuang yang berjuang dan berperang pada ketika itu. Nak bagi tahu pada kita satu benda yang kita tak perasan, tuan-tuan. Sebab hari ni kalau kita kuliah, kita ceramah, ya, dan ramai daripada kita yang masya-Allah nak mengikut jalan Allah, nak lalui jalan Allah Subhanahu Wa Taala, nak takarrub, nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terbayang bagaimana kita nak dekat dengan Allah, tuan-tuan. Kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan tahajud, betul kan? Kita terbayang bagaimana kita baca Al-Quranul Karim, ya, kita baca ayat tentang tahajud, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Kita tahu kita nak jadi macam Nabi yang diangkat ke derajat yang terpuji dan yang tinggi. Maka kita lakukan tahajud. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan kalau sebut bagaimana kita nak dekat dengan Allah, datanglah kepala kita, ya Allah, aku nak tahajud. Kita nak baca Quran, kita nak buat sembahyang duha, kita nak iktikaf dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak buat amalan-amalan nak sedekah dan segala macam. Tetapi tak ramai daripada kita yang rasa bahawa Allah memerintah satu perintah pada kita. Apa perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah apabila Allah kata wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Wabil walidaini ihsana. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita, Allah perintah, Allah tentukan satu ketentuan, kata Allah Subhanahu Wa Taala, agar kamu tidak menyembah selain hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama, perintah Allah paling besar. Jangan sembah benda lain melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Habis saja ayat itu, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Wabil walidaini ihsana. Dan terhadap kedua orang tuamu maka hendaklah kamu melakukan kebaikan. Dan sebab itu saya nak ajak kita semua yang saya kasihan perasan satu benda yang kadang-kadang kita tak perasan dalam kita melakukan kebaikan. Apa dia? Nabi ajar, Islam ajar pada kita. Apa dia? Memandang wajah ibu adalah ibadah. Kita balik kampung, kita pandang wajah ibu kita sedang buat ibadah yang besar. Tak ramai orang perasan. Orang perasan kalau kita baca Al-Quran, ya, aku sedang ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab tu kita menjaga adab. Sebab kita sedang beribadah. Kita baca dengan penuh tertib, kalau boleh menghadap ke arah kiblat, penuh merendah diri kerana kita membaca ayat Allah, sebab kita rasa kita sedang beribadah. Tetapi berapa ramai orang yang diberitahu dalam agama kita, kita melihat wajah ibu kita, kita memandang wajah ibu kita, maka itu adalah ibadah. Berapa ramai orang yang rasa bahawa, oh, aku sedang ibadah, maka aku kena elokkan ibadah aku, kena elokkan cara kita melihat wajah ibu kita. Dan sebab itu semua yang saya kasih sekalian, menggambarkan ibu kita, ya, melihat wajah ibu, mendatangkan gambaran dalam minda kita dan menjadikan kita ingat, maka itu juga adalah ibadah. Itu adalah ibadah. Jom kita buat perkara tersebut. Mari kita buat perkara tersebut. Maka sebab itu dalam praktik yang elok kita buat, ya, ambil masa, ya, sebelum kita bergegas-gegas pada hari, ya, insya-Allah, sebab hari ini kita telah jauh dengan ibu-ibu kita yang berada di kampung. Maka marilah, ya, kita praktikkan supaya hubungan itu dekat. Sekali lagi, supaya kita tidak tertipu dan ditipu oleh syaitan. Apabila kita nak beribadah, kita buat benda-benda yang lain, tetapi kita tidak buat ibadah yang sangat disukai oleh Allah dengan kita melihat wajah ibu kita. Sebab itu elok sangat, ya, orang tua kita, para ulama mengajarkan kepada kita, ya, hadiahkan Fatihah, berikan Fatihah, ya, supaya apa? Supaya tujuan paling asasnya adalah supaya lahirnya hubungan yang erat antara kita dengan ibu kita. Baik. Itu yang pertama. Ya, kita melihat wajah ibu adalah ibadah. Kemudian kalau kita tengok
bertutur kata dengan ibu. Tuan-tuan, bercakap dengan ibu ibadah. Ini juga kita tak perasan. Betul kan tuan-tuan? Saya pun tak rasa itu ibadah. Kita tak perasan kita call ibu kita dan bercakap dengan ibu kita, kita sedang berbuat ibadah. Yang mana ibadah, apa maksud ibadah tuan-tuan? Ialah amalan yang ditulis oleh malaikat, yang disimpan untuk kita raih ganjarannya di hari akhirat. Kita tak perasan. Kita tak perasan bahawa kita bercakap dengan mak kita, dengan ayah kita. Dan Allah pula menganjurkan pada kita bila bercakap macam mana tuan-tuan? Ya, Allah sebut dalam Al-Quran bila bercakap qaulan kariman. Ya, saya tengok menarik perbahasan yang ulama bahaskan. Qaulan kariman ini adalah qaul, perkataan yang semua perkataan kita pilih bila bercakap itu adalah memuliakan dia. Sebab dengan ibu ayah qaulan layyinan masih belum cukup. Saya cakap lembut dengan mak saya. Saya cakap lembut dengan ayah saya. Adab dengan ibu dan bapa belum cukup lagi, sebab Allah memberitahu dalam Al-Quran qaulan layyinan untuk siapa tuan-tuan? Untuk Nabi Allah Musa berdakwah kepada Fir'aun. Izhab, pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia tagha, dan bercakap dengan dia qaulan layyinan. Kamu kena cakap dia perkataan yang lain, yang paling lembut. Maka dengan ibu bapa takkan kita macam bercakap dengan Fir'aun. Mana pada ketika itu kita tidak boleh menggunakan perkataan yang lembut, maknanya perkataan lembut tidak memada untuk kita, betul kan? Maka pada itu qaulan kariman. Saya ada kawan dia cerita apa dia, satu benda yang dalam keadaan yang kadang-kadang kita tak perasan, ialah kita duduk KL, balik kampung kadang-kadang jumpa dengan kita punya mak ayah kita. Ialah kita lah yang banyak cerita, kita lah yang paling faham ekonominya, kita lah paling faham politiknya, kita lah paling faham, ayah kita pun dengar je lah, orang tua tu dengar je lah. Ni cerita pengalaman kawan saya. Sebab kita rasa kita sedang buat yang terbaik dengan mereka. Semua yang saya kasih sekalian, sampai satu ketika dia terfikir satu benda. Saya selalu bercakap dengan ayah dan ayah mendengar. Kenapa saya tidak sekarang menjadi seorang pendengar dan ayah cerita semua cerita dia? Maka balik pada kali itu, dia tak niat nak cerita. Dia minta ayah cerita. Dan rupanya orang tua bila minta cerita, Masya Allah, cerita zaman Jepun, cerita makan ubi kayu, dia mula keluarlah zaman dulu. Dan dia cerita sampai berpeluh-peluh semangat. Barulah si anak ni perasan, rupanya masa dulu oleh kerana anak bercerita, ayah memang dengar. Ya, anak kan dia rindu pada anak, dia rindu pada anak. Sebab tu kalau kita balik, Masya Allah, apa yang kita suka, Masya Allah, itulah yang insya Allah dijamu buat kita. Tak payah bagi tahu, tak payah call. Dibuat, bincanglah dua orang tu. Tapi baru dia perasan satu benda, dia kata apa dia? Baru dia perasan rupanya apa dia? Mak dia, ayah dia atau mak dia tadi, Masya Allah, rupanya suka bercerita dan kita mendengar itu lebih baik. Tetapi malang dia kata, dia sempat faham tentang hubungan ini hanya untuk buat kali-kali terakhir. Sekali dia buat, sekali lagi, kali kedua dan kali ketiga, ibunya, ayahnya telah meninggal dunia pada ketika itu. Jadi sebab itu semua yang saya kasih sekalian, marilah saya nak mengajak kepada kita semua untuk membuat praktik. Mesti dalam senarai kita ada tarikh-tarikh masa-masa yang kita perlu untuk bercakap dengan mereka. Kita bercakap dengan mereka, bercakap dengan penuh hormat pada mereka, memilih perkataan-perkataan yang memberikan penghormatan. Dan betul saya dapat satu WhatsApp. Saya tengok pun sedih menarik, cerita tentang ibu. Mungkinlah cerita tentang ibu, dan kemudian baru tersedar orang yang kalau ibunya telah pulang, satu benda yang paling dia tak ada apa dia? Doa ibu untuk dia. Siapa yang telah ibunya pulang pada ketika itu, siapa yang ibunya telah tiada, satu benda yang dia tak dapat apa dia? Semua yang saya kasih sebab kita pada hari ini tanpa kita tahu adalah doa daripada ibu kita. Kita berada di sini kenapa? Sebab doa ibu kita satu masa dahulu. Sebab itu semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, apabila kita faham semua keadaan ini, kita nampak semua keadaan ini, marilah
kita menjadi seorang hamba Allah, seorang anak yang sentiasa sedar diri dan kemudian akan sentiasa memilih untuk memilih perkataan-perkataan yang terbaik. Barulah kemudian datang ya menjaga kebajikan, ya menjaga kebajikan mereka. Ada seorang hamba Allah yang bila emak dia menangis, ya, bila emaknya meninggal dunia, dia menangis. Kenapa dia menangis? Sebab dia kerjanya biasa saja. Tetapi dia, Allah beri dia satu benda apa dia yang dia faham. Dia akan sentiasa memberi satu jumlah wang yang tertentu untuk ibu dia. Dan dengan sebab itu dia sangat rasa bahawa dia direzekikan oleh Allah dengan rezeki yang banyak. Bila emak dia meninggal, maka dia mula risau. Maknanya tidak berlaku lagi pada diri dia benda ni. Apa dia? Dia tak ada lagi tempat nak bagi duit, dan kemudian dengan sebab itu dia takut pada ketika itu yang selama ini bila dia bagi, Allah bagi rezeki yang banyak, dia tak dapat lagi pada ketika itu. Dan barulah dijumpa dengan seorang ustaz, dan ustaz tu bagi tahu rupanya di antara adab kalau ayah dan emak dah tak ada, maka pergilah pada siapa yang ayah dan emak dulu suka dan sayang. Sedekahkan dengan niat yang baik, insya-Allah. Yang pertama sampai pada ibu, yang kedua ganjaran yang Allah bagi tadi tetap akan sampai kepada kebaikan yang Allah memang berikan kepada orang yang memberi kepada ibu tadi, dilipat ganda oleh Allah rezekinya akan tetap berlaku. Jadi sebab itu semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, kita ambillah peluang ini. Ya, kita ambillah peluang ini kerana dalam satu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, buat baiklah kamu kepada ibu bapa kamu. Kalau kita nak bila kita masuk dalam alam barzakh, anak kita menadah tangan dan mendoakan kita, apa kita kena buat tuan-tuan? Sekarang kita kena mendoakan ibu dan ayah kita. Dalam hadis Nabi, Nabi memberitahu kepada kita, apa kata Nabi? Tidak adalah jenazah bila masuk dalam alam kubur. Tidak adalah jenazah bila masuk dalam alam kubur seperti orang yang lemas tangannya menggapai memohon pertolongan. Bagi mungkin siapa yang ayah dan ibunya telah meninggal dunia, Nabi menyampaikan mesej. Apa pesan Nabi? Tidak adalah jenazah yang masuk dalam kubur melainkan seperti orang yang menggapai tangan memohon pertolongan. Dan Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abi Sa'id Al-Khudri sangat jelas memberitahu kepada kita bahawa sesungguhnya satu benda yang akan menolong dan membantu adalah doa anak yang soleh. Dan kalau itu yang sedang berlaku pada ibu dan ayah kita sekarang, tuan-tuan, dan nanti kita akan masuk dalam kubur juga. Nak tak nak, mahu tak mahu, ingat tak ingat, kita juga akan masuk dalam kubur. Dan bila kita masuk dalam kubur pada ketika itu, apa yang berlaku pada kita? Kita seperti orang yang lemas menggapai tangan memohon pertolongan. Siapa yang tolong kita semua yang saya kasih sekalian? Anak kita. Tapi anak yang macam mana? Kata Nabi, anak yang birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Anak yang mana anak tersebut yang dulu ketika dia menjadi anak, dia mendoakan ayah dia. Rupanya hukum sebab dan akibat berlaku sangat-sangat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang kita tak pernah doakan, kita tak pernah pedulikan, kita tidak pernah pedulikan, maka tunggulah masanya anak-anak nanti akan tidak mempedulikan kita semua. Jadi kebaikan yang datang kepada kita, yang kita lakukan kebaikan itu kepada kedua orang tua kita, pasti akan Allah ganti dengan anak-anak melakukan kebaikan kepada kita. Itu adalah janji daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita pada malam ini memfokuskan benar-benar sesungguhnya kebaikan terhadap orang yang sangat berjasa pada kita perlu diutamakan. Ya. Ada seorang hamba Allah, tuan-tuan. Ya, saya dalam buku saya itu saya banyak kisah cerita sebab daripada kisah tersebut kita padankan dengan hadis Nabi dan kemudian daripada ayat Allah Subhanahu wa taala berlaku dalam realiti. Bagaimana kisah seorang yang dia pernah tersalah pada masa dia ketika umur 17 tahun. Ya. 17 tahun. Tapi Allah beri dalam hatinya perasaan apa dia? Perasaan yang kadang-kadang duduk sorang-sorang rasa tak tenang. Walaupun dia punya kekayaan yang banyak. Tetapi tak tenang dalam diri dia. Ya, kadang-kadang tengah seronok dengan kawan-kawan, dia mari tak tenang dalam diri dia. Sampailah rupanya dia terdengar kuliah macam ni, kata apa dia? Kalau rasa tak tenang macam tu, pertama sekali kena cek dosa. Dan dosa yang paling kita kena jaga adalah dosa dengan ibu bapa. Besar tuan-tuan ya.
Sebab bila kita tengok dalam bab tak lama lagi bulan Ramadan kan, bulan Ramadan adalah bulan yang Allah nak terima permintaan kita pada malam Al-Qadar, pada malam Al-Qadar. Tetapi saya nak beri khabar yang sangat menakutkan. Allah akan dengar semua perkataan dan doa para hamba-Nya yang berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Allah nak dengar orang yang bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, yang menghidupkan malam. Allah suka nak dengar, Allah suka nak mendengar, Allah nak suka nak dengar. Tetapi Allah tak nak dengar doa daripada anak yang derhaka pada ibu bapanya. Saya ulang sekali lagi. Pada malam Al-Qadar yang Allah kata Allah buka rahmat seluas-luasnya pada ketika itu, yang semua orang meminta dan berdoa walau sebesar mana dosanya pada ketika itu akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua Allah nak dengar, semua Allah ingin mendengar, kecuali anak yang derhaka pada ibu bapanya, Allah menutup walaupun pada malam Al-Qadar. Allah menutup walaupun pada malam Al-Qadar. Jadi sebab tu hamba Allah ni bila dia dengar, Masya Allah, dalam keadaan kalau macam tu besar, dia rasa takut benar-benar. Dan dia terus terfikir, dan baru dia teringat rupanya semua yang saya kasih. Apa dia? Dia pernah pada masa umur dia 17 tahun, dia pernah ketika itu menghina mak dia hanya sebab mak dia tertuang Clorox pada seluar jeans dia. Dan apa dia? Dia ambil seluar tersebut sambil campak ke muka mak dia dan kata, orang tua tak ada akal. 17 tahun. Tetapi mak ya, dia tanggung duka dan sedih, tetapi kemudian masa mungkin merawat dia. Masuk umur dia 50 tahun. Daripada 17 tahun sampai umur dia 15 tahun, tapi perasaan tak senang, tak sedap ada dalam hati dia. Sampailah akhirnya Allah buka mungkin kepada dia, dan dia terus pulang ke kampung pada ketika itu. Dia pulang ke kampung, dia berduduk bersimpuh depan ibu dia. Dia pegang tangan dan cium tangan ibu dia dan kata, mak, saya ada salah dengan mak. Mak dia kata apa dia? Kamu kan tiap-tiap tahun balik minta maaf kat mak. Mak tak ada masalah apa pun. Sebab mak cuba supaya tak nak susahkan anak. Tapi oleh kerana dia betul-betul rasa dia bersalah, dia sebut, mak, saya pernah pada umur 17 tahun dulu, mungkin mak dah lupa, dia kata. Mungkin mak dah lupa. Tapi saya nak ingat pada hari ini, saya nak minta maaf tentang salah ini. Saya minta mak maaf kerana saya pernah sebut pada mak, mak orang tua tak ada otak. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku? Si mak tadi, yang anak sangka lupa, tiba-tiba si mak tadi, dia pegang tangan anaknya dan sentap. Kata apa dia? Inilah tangan yang mak nak heret depan Allah. Sanggup kata pada ibu yang melahirkan dia, orang tua tak ada otak. Hak ni sebenarnya mak tak pernah maaf sejak dulu sampai sekarang. Rupanya tuan-tuan, dalam kita minta maaf, yang secara umum ada benda yang khusus yang kita kena khusus. Dan bila disebut perkara tersebut, mak dia kata apa? Mak dah memang tak nak maafkan kamu kesalahan ini. Mak reda, dia kata kalau mak mati, mak simpan benda ni sampai mak dikuburkan bersama dengan perasaan ini, dia kata. Saya nak ringkas tuan-tuan. Dia rasa dunia ni berat dan patutlah selama ni dalam hati tak pernah puas, ya, semayang tak berapa khusyuk dan segala macam. Dan pada saat itulah semua yang saya kasihkan, dia mohon maaf, ya, dia ringkaskan kisahnya, panjang kisah dia tu. Dan kemudian akhirnya pada satu subuh tu, mak dia peluk sambil mak dia menangis. Mak dia kata apa dia? Kalaulah tidak mak lihat kamu benar-benar minta maaf, mak dah berniat tak maafkan kamu sampai bila-bila. Dan hari ini mak maafkan semua salah kamu. Tuan-tuan, dia kata apa dia? Ni pengalaman, dia kata. Bila mak dia sebut macam tu, lapang selapang-lapangnya, damai sedamai-damainya, tenang setenang-tenangnya. Dan perasaan yang dia tak pernah rasa sejak daripada 17 tahun dahulu, dia rasa. Dia kata. Dan dia kata, mungkin sampai menjelang untuk kita berfikir ini, saya tak cerita tadi dia ada 2 anak. Dan anak dia membesar belasan tahun, tapi anak tak pernah nak makan dengan dia. Anak tak pernah nak duduk sekali dengan dia. Jangan harap nak tanya khabar tentang ayah. Dan pada saat itu tuan-tuan, bila dia balik daripada kampung selepas minta maaf daripada ayah, dia keluar daripada pintu. Dia kata apa dia? Dia keluar daripada pintu kereta dia. Kedua orang anak meluru
pegang tangan, cium tangan dan kemudian sebut satu perkataan yang dia tak pernah sangka dia akan dengar daripada anak dia. Apa dia? Ayah, kami minta maaf salah kami pada ayah. Ayah, kami minta maaf semua salah kami pada ayah. Kami sayang pada ayah. Dia peluk anak, dia kata, dia sambil mendongak ke atas. Benar rupanya kata Nabi, kamu buat baik dengan ibu ayah kamu, Allah ubah anak supaya jadi baik pada kamu. Yang selama ni rupanya kita jauh dengan mak dan ayah, ada salah dengan mereka, dan anak jadi buat masalah pada kita. Semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, marilah sekali lagi kita bermuhasabah dan merenung kembali. Satu soalan mudah yang kita kena jawab. Tanya setiap hari, adakah sebenarnya aku ini anak soleh? Adakah aku ini anak soleh? Adakah aku ini anak soleh? Dan saya nak tolong jawab jawapan. Nabi pernah cerita tentang orang yang berdarah tangan dan kaki. Nabi kata, kamu belum layak jadi anak soleh. Wahai kita, adakah kita telah layak jadi anak soleh yang sebenar-benarnya? Kerana lawan bagi soleh adalah derhaka. Lawan bagi soleh adalah derhaka. Ya Allah, janganlah kami Engkau golongkan dalam sebagai golongan anak-anak yang derhaka, yang Engkau murkai dan benci dan tidak mau mendengar daripada kami akan doa dan permohonan kami. Mohon maaf daripada saya. Semoga perbincangan ringkas kita pada malam ini hanya sekadar untuk kita melihat kembali orang yang berjasa pada kita hadir dalam diri kita, dan kita menjadi orang yang berbeza dan lebih baik pada masa akan datang. Amin ya rabbal alamin. Saya sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum li sa'iril muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takkan ku biarkan walau ribut menyentakmu yang tidur. Datang petir menyambar jengking dan ular mendatakkan berundur. Nyamanlah Arjuna beta, mimpikan yang indah saja. Nanti bila kau buka mata, semua